Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar, penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak mengurniakan nikmat dan pemberian kepada kita. InsyaAllah pada slot kali ini kita akan menyentuh tentang syukur ke atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, syukur ataupun perkataan lafaz syukur itu boleh dikatakan sebagai satu ucapan ataupun penghargaan. Di sini kita mengucapkan terima kasih ataupun penghargaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lafaz alhamdulillah. Dan kadang-kadang kita juga boleh dikatakan bersyukur kepada manusia apabila mengucapkan terima kasih ataupun thank you. Maka itu boleh dikatakan satu kaedah bersyukur ataupun membalas. Jadi dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala memberi ataupun memurniakan nikmat kepada hamba-hambanya tanpa pilih kasih, tanpa berat sebelah. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama ada haiwan, manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, akan dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang sewajarnya. Dalam konteks ini, bersyukur dalam Islam bukan cukup ataupun tidak memadah dengan kita melafazkan alhamdulillah. Syukur yang sebenar iaitu apabila kita menyertai ataupun membuktikan lafaz alhamdulillah tadi dengan perbuatan ataupun tingkah laku. Sebagai contoh, kalau kita mensyukuri nikmat pemberian mata, maka mata itu kita akan gunakan untuk melihat benda yang baik-baik, benda yang boleh mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, seumpama untuk melihat dua ibu bapa kita, untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Dan sebaliknya, sekiranya kita menggunakan mata itu untuk melihat perkara yang bertentangan dengan agama, seperti melihat pada maksiat, maka bukan sahaja kita dikatakan tidak bersyukur dengan nikmat mata tadi, malah kita dikatakan telah kufur nikmat. Pendengar dan penonton yang budiman, sebab itu kalau kita mahu nikmat ataupun pemberian Allah Subhanahu wa taala ditambahi ataupun digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antara caranya iaitu dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kamu, dan sekiranya kamu kufur, lihat betapa besarnya ataupun pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang pendengar, rupa-rupanya kalau kita bersyukur ini, kita bukan sahaja dapat menikmati ataupun menggunakan nikmat itu, akan tetapi nikmat yang Allah bagi ataupun kurnia itu akan ditambahinya lagi. Dan kadang-kadang kita melihat penambahan nikmat ini tidaklah seperti yang kita jangka. Umpama kita mahu nikmat di kurniakan ramai anak umpamanya, namun tidak ramai anak pun, ataupun kita dikurniakan ingin dikurniakan harta benda, pangkat dan sebagainya, tetapi tidak naik pangkat pun ataupun tidak kaya-kaya pun, tetapi itu tidaklah bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak mahu menambahi nikmatnya kepada kita. Perkara ini perlu dilihat dari sudut lebih luas dan jauh lagi. Kita
kita perlu berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membalas ataupun Allah akan menambahi nikmat itu dengan sudut lain. Barangkali kita tidaklah menjadi orang yang kaya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkatan kepada kita. Maka dengan apa yang ada kita boleh menerima ataupun kita boleh memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sewajarnya. Apa guna kita diberi kekayaan uang ringgit dan sebagainya, tetapi kita gunakan kekayaan uang ringgit itu untuk mendarakai Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan maksiat umpamanya. Maka nikmat yang disalahguna tadi ataupun yang kita kata mengkufuri nikmat tadi akan mendatangkan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nikmat yang kita perolehi itu banyak, tetapi Allah bagi secara istidraj, iaitu secara tidak redha. Maka perkara ini bukan sahaja merugikan hidup kita di dunia, malah di akhirat juga akan beroleh kerugian. Sekian sahaja untuk slot kali ini. InsyaAllah kita sambung pada slot akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.